Dan bagi jemaah lelaki, selipar yang perlu mereka pakai ketika mereka berada di dalam ihram, iaitu setelah mereka berniat ihram, ialah selipar yang kepit ni, bukan selipar sarung. Selipar sarung ni kadang-kadang dia mereka pakai tak nampak, kadang hilang jari kelengkeng dengan jari manis kakinya. Dalam mazhab kita dan di dalam rukun umrah tu sendiri, bila di antara perkara-perkara yang perlu kita jaga ketika dalam ihram ialah menampakkan kelima-lima jari kaki bagi lelaki lah ya. Ini persiapan-persiapan awal. Dan kita biasanya syarikat British dia menggunakan perkhidmatan Saudi Airlines. Bila syarikat Saudi Airlines ni, beg ataupun bagasi yang pengalaman saya, mereka membenarkan apabila kita berada dalam grup, mereka bagi kita 2 bagasi setiap orang. 2 bagasi ya, satu bagasi itu beratnya lebih kurang 23 kg, jangan lebih. Jadi maknanya kita dah ada 46 kg tu. Maknanya banyak yang kita boleh beli nanti masa kita nak balik untuk bersedekah dengan waris-waris sahabat-sahabat kita yang tinggal. Itu bagi yang suka bersedekah kan, dan kita tak halang sebenarnya orang nak shopping ni. Dan kita pun kata menggalakkan supaya mereka berbelanja di tanah suci. Sebab bila kita berbelanja dengan niat untuk bersedekah, Allah ganjarkan 100,000 kali kebaikan gandaannya. Bayangkan apabila kita berniat baik untuk bersedekah pada sahabat-sahabat kita yang tinggal, saudara mara kita yang tinggal, besar ganjarannya insya-Allah. Okey, baik. Dalam keadaan yang macam tu, itulah persediaan ringkas yang perlu orang kata sedikit sebanyak supaya kita ada gambaran apa yang kita nak bawa. Hanger jangan lupa bawa. Hanger jangan lupa bawa ya. Ada panduannya. Ada kalau ada pin-pin besar tu bawa. Sebab apa saya kata ini pengalaman ya, lepas baju kita kering dalam bilik air dah tak menitik lagi. Pin-pin ni lah lansir orang tebal tau. Lansir di tingkat hotel orang tebal. Jadi pin besar ni kita guna sematkan di lansir-lansir tu, sebab kita masukkan hanger tu, jadi baju kita tersusun bergantung ke hanger. Dan dalam bilik kita aircon sentiasa berpasang, kipas sentiasa berpusing, insya-Allah cepat kering. Jadi tak timbullah orang kata nak bawa baju banyak-banyak tu. Itulah pengalaman yang saya ada. Okey, insya-Allah saya kongsikan. Laginya biasanya makan kita dah sediakan dalam package yang kita ikut ni. Biasanya syarikat dah sediakan makan 3 kali sehari. Tapi yang kadang ada di antara kita ni banyak benda yang mereka tak makan. Jadi bawa lah. Kalau kita nak bawa tak masalah. Bawa sikit-sikit makanan kering ke yang jangan bawa banyak lah. Sebab kadang tak termakan yang kita bawa. Kadang sedap-sedap pula hotel tu masak kan. Nasib-nasib lah. Tapi sepanjang saya pergi tu, walaupun saya tak makan, orang kata tak makan ayam tu, kata tapi sedap masakan dia. Makan nasi ke sayur pun dah sedap dah. Tu kata jadilah seorang yang bersyukur. Asal kita ada makan, sihat tubuh badan kita, dapat kita melaksanakan ibadah dengan baik, itu sudah sangat-sangat mencukupi. Sekali-sekali kita pergilah kedai. Banyak kedai-kedai yang kita untuk menukar-nukar selera. Dah sampai negara Arab, makanlah makanan Arab kan. Makan apa yang kita suka lah. Jadi insya-Allah yang penting niat kita makan tu untuk sihat dan dapat kita beribadah dengan baik di sana. Okey. Ada lagi yang perlu kita faham dan kita orang kata bila kita pergi di sana pastikan bagasi-bagasi itu ada nama kita. Sebab kaunter Saudi ni dia beg banyak kan. Kita pergi kadang seorang 2 beg. Kalau kita pergi 80 orang dah 160 beg. Jadi beg tu kita kena letak nama kita. Dan kalau kita ada family kecil macam kelompok family kita ada 10 orang. Untuk menandakan family kita letak ribbon. Nak letak warna biru, letak biru semuanya dengan nak buat bentuk bunga, apa bentuk yang sama. Jadi bila beg tu berjalan di pusingan bagasi, nanti masa nak ambil dari jauh je dapat tu beg family kita. Jadi mudah dan kita cepat mengeluarkan beg-beg kita di pusingan bagasi tersebut. Tandalah ikut family. Dan nama tu penting, kena setiap beg sebab masa nak check in beg tu kadang menjadi lambat sebab beg tu tak ada nama. Kadang kita call pula masa kita tengah nak keluarkan boarding pass tu tak ada pula jemaah tu kat situ. Dia pergi mana, kadang pergi solat, pergi makan. Jadi susah. Dan ini perkara yang kita perlu tahu. Saya ulang balik perkara yang kita perlu tahu, bagasi kena bagasi kita semua perlu diletakkan nama kita dengan
lengkap seperti dalam boarding pass kita nantilah, seperti dalam pasport kita letak nama tu lengkap-lengkap dan memudahkan dan mempercepatkan kerja-kerja untuk check in beg masa kita nak berlepas nanti. Baik, alat-alat mandian bawa lah. Tapi biasanya Saudi Airlines ni kalau dulu-dulu bila kita naik saja di dalam flight, bila kapal terbang tu dah mula, orang kata dah mula stabil di udara, mereka akan bagi kita biasanya satu bungkus tu yang mengandung ada stokinnya, ada tutup matanya untuk kita tidur dalam flight, ada berus giginya dan kecil je besar kelengkeng ubat giginya. Biasanya dulu ada, tapi ada sekali saya naik flight tak ada bagi apa-apa. Ada nasib-nasib lah kan. Tapi kalau boleh, bawa lah berus gigi dan ubat gigi dari sini. Alat-alat mandian kita, tapi sabun, shampoo tak payah bawa lah rasanya. Sebab hotel tu, kalau kita minta dekat pekerja hotel tu, shampoo, sabun, kadang satu beg plastik dia bagi. Tambah-tambah kalau perempuan minta. Itu di antaranya perkara-perkara yang perlu kita sediakan. Jadi kita kena buat hangernya, pakaian-pakaian kita pakai. Jangan lupa lah pakaian-pakaian kecil-kecil tu kadang tu lupa je tu. Tudung kita, kalau kita pakai jubah, bawalah jubah. Kalau kita pakai baju kurung, bawalah baju kurung. Kalau kita suka kita bersolat guna telekung, bawalah telekung. Telekung tak perlu banyak, bawa 2 pasang pun. Kadang-kadang kita pergi masjid bukan pakai dengan kain telekung tu kan. Kita pakai dengan stokin. Pakai telekungnya pakai stokin. Jadi cumanya kalau nak buat kain tu, kalau sekali-sekala ada halangan kita nak ke masjid. Kalau ada yang demam sikit tu dah tak larat nak di masjid. Tapi kalau boleh biarlah semayang di masjid kan. Jadi kita boleh semayang dalam bilik. Tu pentingnya ada kain telekung diselai. Dan telekungnya bawalah 2 helai ke. Siapa yang nak buat 3 helai, bawalah. Bergantung. Tapi kalau saya, macam mana pakaian saya sekarang, macam ni lah saya ke masjid. Macam ni lah saya pergi ziarah luar. Kalau singgah di masjid-masjid di tempat kita ziarah tu, macam ni lah saya bersolat. Itu pengalaman saya. Baik. Ada apa-apa lagi ya yang perlu saya ingat? Apa nanti kalau saya ingat, saya akan sentuh di dalam siri-siri perkongsian tentang perjalanan pekerjaan umrah kita. InsyaAllah.